Okey, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung 10.3 modul kita. Bersedialah dengan modul. Okey, kita sampai sini ya. Propanol dialirkan melalui serpihan porselin yang dipanaskan dengan kuat. So kita ada ni. Ini dah siap. Saya dah tunjuk hari itu sebelum kelas sebelum cuti. So propanol kita dapat propena. Okey, ini tindak balas alkohol. Okey, seterusnya kita akan tengok asid karboksilik. Okey, asid karboksilik dia boleh bertindak balas dengan base yang pertama. Okey, asid karboksilik tak payah tunjuklah formula struktur dia. Okey, dia sama seperti sifat asid. Sebiji seperti sifat asid. Okey. So contohnya asid boleh bertindak balas dengan base, dia pun boleh lah. Dia pun boleh menghasilkan garam dan air. Cuma garam dia garam karboksilat. Okey, dia ambil nama yang macam ini. Contoh, asid metanoid dia akan jadi metanoat. Natrium metanoat. Dan ini sama seperti ion etanoat, CH3COO negatif. Mereka ambil negatif. Okey, so negatif dengan positif dia jadi HCOONA. Okey ya. So untuk asid etanoid bertindak balas dengan kuprum 2 oksida pun sama, menghasilkan garam dan air. Garam dan air. So garam dia kuprum 2 etanoat, garam dia. Sebab CH3COO negatif, Cu2+. So dia jadi formula macam ni lah. Okey, saya tunjuk sikit lah. Takut ada yang kurang jelas. Okey, CH3COO. CH3COO negatif. Cu2+. Kalau dengan kuprum 2 oksida. So kan ini jadi macam ni. So formula dia jadi CH3COO bracket 2 Cu. So nama dia sudah jadi kuprum 2, kan nama cation dahulu. Cuma kita cara tulis ini kita letak di hujung untuk asid karboksilik. Okay, nama dia kuprum 2, ini nama dia etanoat. Kalau dulu kita hafal. So sekarang etanoid jadi etanoat. Metanoid jadi metanoat. Propanoid jadi propanoat. Dia punya nama lah. Okay, so jadi metanoat. Metanoat sekiranya satu karbon. Etanoat. Okey. Propanoat. Nama dia. Okey, so dia punya nama sudah jadi garam. Ini maksud sudah jadi garam karboksilat dia. Okey ya. Okey, seterusnya. Okey, so seterusnya sama saja. Sifat kimia yang pertama bertindak balas dengan base alkali. Sifat kimia yang kedua bertindak balas dengan logam karbonat. Kalau asid bertindak balas dengan logam karbonat, dia akan hasilkan air dan CO2. Air dan CO2. So ini adalah garam dia. Ca2 positif, maka jadi C2H5COO2. So nama dia kalsium propanoat. Okey ya. So asid etanoid bertindak balas dengan kuprum 2 karbonat. Okey, dia akan hasilkan air dan CO2. Air dan CO2, dan ini nama dia kuprum 2 etanoat. Sama macam tadi. Okey, lepas tu asid juga boleh bertindak balas dengan, tengok saya rumuskan satu sifat yang pertama untuk asid karboksilik dengan base atau alkali. Okey, alkali maksud dia NaOH, KOH. Itu maksud alkali ya. Base yang larut dalam air. Okey, ini tidak larut air sebenarnya, itu sebuk. So sifat yang pertama. Sifat yang kedua dengan logam karbonat. Bila ada logam karbonat, dia akan hasilkan air dan CO2. Of course ada garam dia lah. Okey. Kemudian asid karboksilik sama seperti asid lain, dia juga boleh bertindak balas dengan logam tertentu. So bila bertindak balas dengan logam, dia akan hasilkan garam karboksilat dan gas hidrogen dia. Dengan gas hidrogen. So contohnya asid metanoid dengan Mg, dia tak ada hasil air, dia akan hasilkan gas hidrogen. Seperti sifat asid sebelum, HCl plus Mg equal to MgCl2 plus H2. So nama dia magnesium metanoat. Okey, ini nama dia zinc etanoat. Zinc etanoat sebab dia bertindak balas dengan zinc. Okey, ini untuk sifat kimia untuk
asid karboksilik. Sebab sebelum ni kita sampai alkohol. Okey, asid karboksilik ni lah sama seperti asid biasa. Sebab dia asid juga. Semua yang asid hidroklorik boleh buat, dia boleh buat juga. Cuma dia asid lemah. Okey, asid lemah, weak acid. Okey, ini selesai. Okey, yang tak sempat dia boleh snap gambar sebab video ni direkod, tak ada masalah. Okey, sekarang kita nak tengok yang terakhir. Okey, asid karboksilik dia juga boleh bertindak balas dengan alkohol. Sebelum ini kita belajar ester kita tak tengok lagi. Okey, ini last untuk menghasilkan ester. Bila asid karboksilik you tuang dalam alkohol, dia akan hasilkan ester. Ester satu siri homolog yang lain. Okey, yang baru. Okey, so kita akan lihat. Okey, contoh yang pertama, asid etanoik dengan etanol. Okey, ini saya kena lukis untuk awak tengok. Okey, asid etanoik dengan etanol. Okey, try Okey, sekarang asid etanoik. Okay, I draw for you. You tengok asid etanoik. CH3 COOH. CH3 COOH, asid etanoik. Okay, bertindak balas dengan etanol. Okay, etanol C2H5OH. C2H5. Okay, OH saya lukis di sini lah. Supaya saya boleh tunjuk awak cara tindak balas dia. Okey, dia akan hasilkan ester dan air. Okey, menghasilkan ester dan air. So, ester dia apa? Okey, saya guna gambar ajar atas. You tengok, asid etanoik ada 2 O. Asid etanoik ada 2 O. Maka dia akan sumbang sekali O dia. Okey, dia akan sumbang sekali sini. Dia cut sini. Dia akan potong sini. Okey, lepas tu, etanol dia ada 1 O saja. Maka dia sumbang H. Okey, so ini OH dengan H sudah jadi H2O. Okey, dah tak ada lah. Okey, so kita padamkan dia. Okey, kita padamkan. Okey, tinggal ini. Okey, tinggal ini Okey, tinggal ini. So kita sambungkan ikatan dia. Tapi siapa buat ikatan panjang macam ni, dia akan salah lah di exam. Okay, so you kena buat pendek. Contoh macam ni. Dia akan jadi balik, lukis semula. Lukis semula. Okay, dia akan jadi sambung seperti macam ni. Ada benda ini. Okay, ini kita panggil ester. Ester. Okay, cara nak bagi nama kat ester, okay, you kena tengok tempat yang alkohol punya. Ini tempat alkohol. Ini tempat alkohol. 2 karbon. Etil. Okay, dia akan jadi metil, etil, propil, butil. Itu untuk alkohol punya part. Lepas tu depan adalah karboksilik punya. So etil, 2 karbon juga etanoat. Sama macam tadi, etanoat. So nama dia etil etanoat. Tak apa, ada banyak contoh. Nanti kita try sampai you faham. Okey, ini contoh pertama, etil etanoat. Okey, part alkohol dia akan ada jadi metil kalau 1 karbon. Kalau 2 karbon etil, kalau 2 karbon. Kalau bahagian alkohol dia propil. Maksud dia ada 3 karbon. Butil. Maksud 4 karbon. Ini bahagian alkohol. Kita namakan alkohol dulu sebagai cabang dia. Anggap sebagai cabang dia. Metil, etil, propil, butil. Okey Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, ini contoh pertama. Okey, asid etanoik CH3COH tambah etanol jadi CH3COOC2H5 plus H2O. Okey, ini removekan H2O dan jumlahkan saja. CH3 cara nak tulis tengok CH3CO. CH3CO. OH dah keluar.
Okay, belakang punya tambah O. O sebab H dah keluar. Jadi H2O kan. So, O ini ada dari alkohol punya. OC2H5. So, keadaan perlu asid sulfurik dan kita kena panaskan. Okay, dan kena panaskan. Sorry, tak habis lagi. Dan panaskan. Okay, so etil etanoat. Nama dia etil etanoat. Cara nak lukis formula struktur dia. Ini contoh yang pertama. Okey ya, saya akan lukis lagi contoh yang kedua dan banyak lagi lah. Okey, sampai awak boleh nampak. Okey, kedua, asid propanoid dengan propanol. Macam mana pula ester dia? Okey, asid propanoid C2H5COOH. Okey. Asid propanoid C2H5 COOH. Okey, dengan propanol. Propanol OH. Okey, ini ya. Okey, lepas tu dia akan, ini asid karboksilin dengan alkohol, maka dia akan dapat ester dan air. Okey. So kita nak removekan H2O daripada sini. Okey, remove dekat sini. Okey. Dia ada 2 O, maka dia sumbang O. Yang alkohol ada 1 O, maka dia sumbang H sahaja. Okey, so bahagian ini dah tak ada. Dah tak ada. Sebab sudah jadi H2O. Okay, so kalau macam ni, you blur, tak nampak kan? Okay, you boleh ambil pemadam, you padamkan lah. Padamkan. Okay, you padamkan. Padamkan benda ini. So, bila you padamkan, you akan nampak ni je. Maka ini ikatan, sebenarnya ikat ke sini lah. Okay, so you akan nampak kumpulan berfungsi ini. Kumpulan berfungsi ini kita panggil kumpulan karboksilat. Karboksilat. Kumpulan karboksilat. So, ini maksud dia ester. Maksud dia ester. Okay, cuma nak bagi nama ester, you kena ikut dari hujung. Dari alkohol, bukan dari hujung. Kadang-kadang dari depan. You kena tengok mana yang alkohol punya. Alkohol punya sini kan. 3 karbon, alkohol. Maka nama dia propyl. Okay. Lepas tu, depan 3 karbon juga. Depan 3 karbon juga. So, dia propanoat. So, nama ester ini adalah propyl propanoat. Nama ester ini. Okey ya. Okey. Okey lagi. Tengok handout. Okey, ini saya dah lukis tadi ha. Okey, C2H5COOH tambah C3H7OH dapat C2H5COO C3H7 tambah H2O. So asid sulfurik pekat dan panaskan. Okey, panaskan juga keadaan dia. Kita dapat propyl propanoat. Hasil dia. Okey ya. So sekarang kita akan tengok formula struktur hasil dah. Tengok satu lagi contoh. Baru kita mula tanya soalan ha. Satu lagi contoh. Asid metanoid dengan metanol pula. Asid metanoid. Asid metanoid. Ini asid metanoid dia. Dengan metanol. Metanol satu karbon. Saya tunjuk macam ni sebab saya nak nampak H2O itu di-combine ya. So H2O dah keluar. So sini adalah ester dia. Ester dan air. So sekarang kita nak tengok mana ester dia. Boleh tengok dari atas ini potong sebab dia ada 2 O, maka dia sumbang sekali O dia. Maka OH keluar. Metanol hanya ada 1 O, so dia sumbang H dia. So bahagian ini sudah jadi H2O. So kalau blur kita padamkan supaya tak nampak lah sebab dia sudah jadi H2O.
Lepas tu, ikatan ini ke sini ya. Tapi you tak boleh buat panjang macam saya lah. Okey, ini ikatan. Ini nampak COO ini karboksilat. Kumpulan karboksilat, kumpulan berfungsi dia, ester. Ester tu minyak sebenarnya, ini minyak. Okey, so sekarang nama dia, alkohol belakang ada satu C, maka nama dia metil. Okey, lepas tu depan ada satu C juga, so metanoat. So nama dia metil metanoat. Okey ya, metil metanoat. Boleh ya? Okey. Okay, so HCOH tambah CH3OH jadi HCOOCH3. Ini cara nak dapat persamaan kimia sajalah. Salin balik je. HCO, lepas tu OCH3 dari sini. Plus H2O. Asid sulfurik pekat dan panaskan. So, nama dia sudah jadi metil metanoat. Okay, nama sudah jadi metil metanoat. So, ini lukisan dia. Okey ya, so sifat fizik tu sekejap lagi. Okey, saya akan Okey, untuk slot ini saya tutup dululah. Terima kasih.